Yo guys, and welcome to my video. Hari ni Google dah announcekan Google Pixel 8 dan juga 8 Pro. Finally kita dah dapat gambaran apa yang Google cuba buat pada tahun ni 2023. Without wasting more time, kita tengok dulu dengan dia punya design. Sebab Google sebenarnya dah ubah banyak benda tau. Kita je yang tak nampak. First thing first, mestilah kau nampak dia punya design kali ni is two things different. Apa yang kau boleh nampak dekat sini adalah dia punya aluminium, dia dah tukarkan kepada recycle aluminium, which is a good thing untuk environment. Dan juga dia punya design dia dah tak boxy macam yang aku cakap sebelum ni. Dekat Google Pixel 7 Pro dia punya design sebit macam tajam kan dekat sini kan. Tapi bila kau tengok dekat Google Pixel 8 dan juga 8 Pro, dia punya design dah macam curvy sikit, tak boxy sangat macam yang ni, and buatkan aku sendiri nampak macam friendly sikit. Yang ni sebenarnya nampak terlalu serius kalau kau bandingkan dengan 7 Pro. So it's a good thing untuk orang adapt kepada design yang baru, and kadang-kadang nampak macam iPhone lah juga kan, tapi tak sama pun kalau ikutkan. But apa lagi aku nampak perubahan in terms of design actually sama je. Dia punya aluminium frame ataupun camera bar tu nampak sama je, cumanya dia punya kamera tu, 3 kamera tu disatukan menjadi satu. Kalau nak dibandingkan dengan yang 7 dekat sini, dia akan separatekan antara kamera telefoto, sebabkan dia nak promote yang Google Pixel sekarang dah ada telefoto. Sekarang dia orang dah satukan untuk buatkan design dia nampak a bit drastic perbezaan antara yang sebelumnya ataupun predecessor. Sekarang apa lagi yang Google ubah sebenarnya adalah dia punya internet. Bukan luar je, internet pun dia ubah juga. Dan dia orang announce a self-repair program untuk Google Pixel 8 series. Kali ni lagi mudah untuk kita sendiri repair Google Pixel dekat rumah. Sebab Google promote benda tu sama macam Apple juga. Google actually ada sebut 3 komponen yang penting untuk orang repair dekat rumah. That is dia punya kamera, dia punya bateri dan juga dia punya screen. Paling banyak rosak sebenarnya adalah screen dekat sini. Selain daripada tu, kalau rosak kena hantar repair ataupun kena hantar untuk claim warranty daripada Google tu sendiri. So internally memang dia dah ubah untuk kita sendiri repair dekat rumah. Cumanya aku tak tahu sama ada Google akan bagi sekali dengan tools ataupun tak, sebab it's quite complicated kan, sama ada dengan gum ke dan sebagainya. So we'll see about that. Sekarang kita akan pergi dekat specific hardware, that is dia punya screen. Google actually dah macam nak keep up dengan dia punya competitor ataupun orang lain. Contohnya adalah, pertama sekali dia renamekan dia punya screen, that is an Actua display untuk series 8 ataupun Pixel 8. Untuk Vision Pro nama dia adalah Super Actua display. So kita tengok yang 8 series. Yang pertama sekali, apa yang bezanya adalah size dia still sama lagi, cumanya dia curve sikit dekat atas tu ataupun bahagian bucu. Dia tak bucu macam Pixel 7 dah kali ni. Dia lagi curvy kan, macam yang aku cakap. Apa yang Google emphasize sebenarnya adalah dia punya keterangan screen boleh sampai 2000 nits. Sebelum ni kalau tak silap aku adalah 1000 nits saja. So it's a big jump. Kalau tengok kompetitor pun still semua orang dah start capai that 2000 nits of brightness. So tak make sense untuk Google tak ikut apa yang orang lain buat. And at least dia punya hardware tu dah ada dekat luar sana untuk letak dalam Google Pixel 8 series kali ni. Other than that, resolution still lagi sama. Dia boleh pergi sampai 120Hz. Tapi untuk yang Pixel 8 ni, dia punya refresh rate adalah 60 sampailah kepada 120Hz. Dia tak macam LTPO display tau, boleh pergi sampai 1Hz. Yang ni 60 sampailah kepada 120Hz sahaja. Resolution macam aku cakap sama sahaja. Untuk version 8 Pro pula is a bit different. So kali ni dia dah bump up dia punya brightness sampai 2400 nits. Sebelum ni 1500 sahaja tau. So dia memang keep up to the standard berbanding dengan kompetitor yang lain. Resolution still sama, dia punya size screen sama. Dan apa yang aku boleh cakap juga adalah dia punya refresh rate daripada 1Hz sampailah kepada 120Hz. It's a good news. Dan nama dia ditukar kepada Super Actua display. Dengar macam familiar kan? But it's a good display untuk kita sendiri dapat jimat bateri bila sampai 1Hz dia punya refresh rate tu. Satu lagi benda adalah Google Tensor G3 dah finally announce dekat Pixel 8 series, yang mana kali ni dia tak macam advance sangat macam yang lain. Contohnya macam dia still pakai 4nm proses dan dia punya core setup adalah nano punya core. So dekat sini dia 9 core. A bit odd, tapi ada satu je performance core.
kita nak tengok juga macam mana dia performs in real life. Kata Google dia dah improve banyak benda in terms of dia punya ISP tu semua. So we'll see about that. Sebab Google dia bukan pada hardware sangat, dia lebih kepada software je in terms of dia punya features tu. Cumanya sama ada features dia tu lembab ataupun tak determined by that processor. Sebab banyak features yang Google announce ni dia lebih kepada pemikiran daripada Tensor tu sendiri, instead of orang kata perlu outsource untuk dapat segala benda. Dan kata Google juga, dia punya Google Tensor G3 ni 6 kali lagi laju daripada first generation of Google Tensor. Kenapa dia tak bandingkan yang sebelum ni, which is Google G2? Kenapa dibandingkan yang first generation instead of yang tu? Kalau dibandingkan dengan on-device generative AI, boleh nampak dekat sini sampai 150 kali lagi laju daripada yang first generation ataupun mana-mana prosesor yang ada dekat luar sana. So Google memang fokuskan untuk buatkan dia punya prosesor Tensor G3 lebih fokus punya AI task. Contohnya macam kau guna Magic Eraser, tangkap gambar, orang kata optical light untuk zoom. So this is a thing yang perlukan orang kata a smart punya processor untuk to be able to do a task yang memang susah ataupun orang lain susah nak buat. But benda tu later aku akan cerita sikit a bit detail. Lepas tu dia punya RAM still lagi sama macam tahun lepas. 8GB dengan 12GB untuk version Pro sahaja. Version biasa akan dapat 8GB. Kita pergi dekat Pixel punya speech pula. Pixel speech ni basically an on-device punya feature yang mana dia boleh baca a few things daripada website. Contohnya, bila korang suruh baca, time tu sangat-sangat menyenangkan kalau korang pegang anak ke and tak ada tangan yang kosong. So this is how Pixel Speech dapat bantu korang, dan suara dia pun lagi natural daripada yang robot ataupun AI punya assistant bila baca sesuatu ayat tu. Not just that, feature ni juga akan digunakan pada call screen. Contohnya macam bila ada orang call, dia akan gunakan suara yang lebih natural and lagi human-like untuk orang sendiri faham. So aku nampak benda ni sebenarnya sangat berguna in terms of kalau ada spam call. Dekat sini Google tunjuk macam mana dia jawab call daripada spammers ataupun tak, and dia sendiri dapat determine sama ada call tu sebenarnya penting untuk owner sendiri jawab ataupun tak. Dia just block je ataupun cut je call tu daripada ganggu korang. Dan benda yang exciting juga adalah bila feature tu sepatutnya akan hadir dekat Google Pixel Watch juga akan datang. So pretty excited about that. So now kita cakap pasal dia punya camera pula. All those features yang aku sebut tadi tu sepatutnya ada dalam Pixel 8 dan juga 8 Pro. Kali ni kita akan cakap pasal dia punya camera in terms of megapixel. Google actually akan still pakai megapixel yang sama saja. That is main sensor 50 megapixel. Dia punya telefoto sampai 5 kali dan juga 48 megapixel. Kali ni Google actually dah upgrade juga dia punya ultra wide sensor, that is 48 megapixel. Sebelum ni hanya 12 saja dan lagi sensitive to light according to Google. So ada a few handy features yang Google announce juga yang aku sebenarnya nak cuba. Contohnya adalah audio magic eraser. So contohnya kalau korang rakam video kan tengah dekat crowded places, and Google actually akan nampak, akan tengok dan akan observe mana yang patut difokuskan. So lepas korang rakam video, bukan on screen ataupun masa tengah record, lepas korang rakam video and call, dan korang akan nampak feature audio untuk disablekan bunyi background. Dekat sini dia akan tunjukkan sebagai audio magic eraser, and korang sendiri boleh dengar demo macam mana dia buang that suara. Cuma je dekat sini aku nak tahu juga berapa sharp Google dapat buang and orang kata separatekan antara bunyi yang main dengan bunyi background tu. Demo dekat sini sebenarnya sangat bagus tau, sebab dia buat bunyi anjing dan juga bunyi baby. Two different things yang mana tak boleh dibaca. Faham tak? So dia bukan ayat dan dia bukan bunyi yang kita orang kata dapat predict. So itulah macam mana Google pandai juga dia nak tunjuk demo yang mana memang susah untuk orang disablekan ataupun erase-kan. Satu lagi benda yang Google tambah dekat sini adalah temperature sensor. Dan kalau korang keep track dengan Google punya development ataupun Google punya progress, diorang ada buat sesuatu yang experimental. So ni adalah salah satunya yang mana tak ramai orang buat. Tapi kalau korang kenal dengan Samsung, it's actually almost the same.
tapi dia pakai sensor yang lain. But bagi aku temperature sensor ni tak impressive enough untuk aku puji Google, sebab dia just boleh determine suhu dekat sesuatu objek sahaja. Later on aku bagi tahu lagi once dah ada dekat tangan aku. Sekarang kita akan cakap pasal dia punya gambar pula. Dia macam Apple juga, dia introduce an optical 2x zoom light, yang mana dia akan gunakan AI untuk buatkan gambar tu lagi sharp lah. Cumanya dekat sini aku tak pasti sama ada by default dia still akan follow Apple ataupun tak. Contohnya macam 24 megapixel tu yang guna photonic engine, Google still pakai 12 ke? Aku tak pasti, sebab semua sensor dia dah start pakai 48 tau. So make sense untuk Google gunakan 24 megapixel instead of 12 dia downscale kan. But apa yang aku boleh cakap juga adalah dia punya features lain, that is best take. Best take ni sebenarnya satu feature yang sangat berguna kalau tangkap gambar secara berkumpulan. So bila tangkap gambar berkumpulan, ada yang berkelip mata, expression tak bagus. So best take akan pastikan kau tangkap gambar dengan banyak, dan akan ada pilihan untuk ubah muka tu setiap seorang tau. So Google is smart enough untuk detect muka tu dan tukarkan muka tu untuk jadi muka yang korang nak ataupun reaction yang korang nak bila tangkap gambar, sama ada senyum, normal ataupun apa-apa je yang mana Google akan select sendiri. Yang mana korang akan manual select yang mana korang lagi prefer. Best kan? Creepy kan? Macam tu lah. Dan feature lain juga yang Google announce, dia bukan kepada kamera sangat, dia lebih kepada photos kind of feature, that is a zoom enhance. Bila korang zoom gambar tu ataupun mana-mana gambar yang korang tangkap, dia akan enhancekan gambar tu untuk jadi lagi sharp. So dia akan gunakan, aku balas nak sebut AI banyak kali, tapi itulah apa yang dia orang cakap, itulah apa yang dibuat, and itulah apa yang dia orang guna. Tambahan lagi, Google juga announce yang akan ada Pro Tools untuk orang fotografer ataupun profesional lah, untuk adjust gambar korang tu, sama ada nak lagi gelap ke dan sebagainya. Akan ada feature tu in a photo. So bila korang tangkap gambar nak ubah sikit, dia tak macam restrict sangat, macam tekan enhance je. So korang akan ada manual things, manual control. Satu feature yang aku agak question sebenarnya adalah dia punya video boost. So feature ni sebenarnya, bila korang rakam video, dia akan buatkan video tu lagi lawa. Bukan on device, tapi melalui Google sendiri. Dia akan upload dekat cloud. So cloud akan gunakan dia punya hardware untuk buatkan video korang tangkap tu ataupun korang rakam tu akan jadi lagi lawa, lagi HDR. Dan menurut Google juga, dia kata setiap frame yang ada dalam video tu dia akan buatkan applykan HDR+. So gambar pun nampak sekata, kena dengan background, tak ada muka gelap, background cerah, tak ada. Semua akan sekata dan nampak lawa. Satu benda je, feature ni bagus, tapi satu benda je yang aku agak question dekat sini. Google Tensor G3 tu tak power enough ke untuk buat benda tu? Tu je aku nak tanya. Google, kenapa kau promote benda yang nak kena upload to cloud? One thing yang Google announce lagi adalah night sight video. Kalau korang tengok general punya video lah kan, memang akan ada yang terangkan betul-betul, memang akan ada yang gelapkan betul-betul. Tu pun based on graph Luma tau. So bila dia tengok cahaya dalam sesuatu gambar tu lagi terang, so dia akan limitkan tau. So bila dia limitkan, gambar tu akan gelap, yang terang cumalah lampu tu je. So based on my experience ni, sama ada dengan iPhone ke dengan Android ke, it's all the same. Dekat sini aku interested untuk tengok apa yang Google dapat buat. Sebab bila kau cakap pasal night sight, akan lost a lot of colour, and kadang-kadang colour dia tak tepat langsung just untuk terangkan. So sekarang kita akan tengok macam mana feature tu function dalam Google Pixel 8 Pro and Google Pixel 8 juga. Panjang lebar aku punya penjelasan, but let's talk about satu benda lagi yang quite major jugalah. That is an assistant with bot. So kalau korang kena bot, dia lebih kepada feature ataupun assistant yang sangat-sangat bijak untuk tolong korang dalam anything task yang korang nak. Contohnya kalau korang nak memasak dan korang tanya Google, dia akan tunjukkan resepi daripada website ataupun dia punya sendiri tau. Tapi dia tak konsisten, tak semua. Tapi assistant with bot, dia akan tolong korang macam seorang assistant. Maksudnya dia akan cari dekat sini, dia akan combinekan dengan sini, dia akan buat research based on dia punya Google search engine sendiri, dan dia akan collect data. So dekat sini bezanya antara assistant yang dulu ataupun Google Assistant yang dulu dengan sekarang. Mungkin korang macam sama-sama lagi kan, apa yang aku cuba sampaikan. Kalau korang kena chat GPT,
It's almost like that. Aku boleh cakap it's like that lah. Kalau kau kena chat GPT, so dia akan research, dia akan combinekan menurut apa yang dia dah research dalam World Wide Web ataupun dalam internet. Kenapa aku sebut World Wide Web? Aku pun tak tahu. So that's how Google is changing dalam dia orang punya smartphone ataupun dia punya website sendiri ataupun search engine sendiri. Alright, other than that, aku lupa nak cakap pasal dia punya operating system, that is an Android 14. So kali ni Google dah announce juga yang device starting Google Pixel 8 and 8 Pro ataupun 8 series, dia dah support sampai 7 tahun software update ataupun OS update. So dia akan sampai 2030. Bila kau beli device Google ni, akan dapat a lot of features, a lot of operating system in the future. So tak ada ketinggalan sangat, tak membazir bila korang beli sebuah Google Pixel. Cumanya aku soal juga adalah rosak ke telefon tu. Bila fikir balik, dia ada self repair, so boleh je kan bertahan sampai 2030 untuk Google Pixel 8 and 8 Pro. Cakap pasal dia punya bateri, Google juga dah naikkan dia punya capacity tau. So capacity dekat sini untuk version Pro 5050 mAh, untuk version biasa 4575 mAh. A significant naik, tapi dia bukan over sangat, and dia punya charging speed pun dah ubah tau. Dia dah naikkan sampai 30 watt untuk dia punya charging brick. So should be faster lah Google. Aku tak nak cakap banyak, pastikan kali ni laju sebab aku dah banyak kali komplain pasal dia punya charging speed berbanding charger paling slow. Alright, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap tentang Google Pixel 8 and 8 Pro kali ni. Malaysia, tak silap aku, dia jual starting harga dalam 4,000 lebih untuk version 8. Untuk Pixel 8 Pro pula, kalau tak silap aku, dia starting dalam RM4,600 ke atas. So kalau korang berminat, aku mungkin akan tinggalkan link dekat bawah juga kalau nak beli. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so someone keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Cuba komen dekat bawah siapa yang memang plan nak beli Google Pixel 8. Aku nak tahu juga. And apa sebab beli Google Pixel 8. Bye.